Kita mula dengan Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keizinan Allah kita diberikan peluang dan kesempatan untuk sama-sama kita berada dalam satu majlis. Kita ingat memperingati antara satu sama lain. InsyaAllah kita memulakan majlis kita dengan kita membetulkan niat-niat kita, membetulkan matlamat kita, supaya segala perkara yang kita lakukan ini adalah menjadi hanya untuk mendapatkan keredaan Allah. Dan itulah perkara yang paling asas, insya-Allah. Jadi insya-Allah pada hari ini kita ingin melihat satu perkara berkenaan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan keperluan kita untuk segera beramal. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badirul bil a'mal fitanan ka qita'in laili muslim yusbihul rajul mu'minan wa yumsi kafira aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah telah pun memberikan kepada kita peringatan dalam banyak ayat-ayatnya, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pun telah menjelaskan di dalam hadis ini tentang keperluan kita. Badiru bil a'mal, bersegeralah kamu untuk beramal sebelum munculnya fitnah yang bagaikan potongan-potongan malam yang gelap gelita, yang mana seorang itu terpengaruh dengan fitnah itu, ujian itu, sehingga kan pada hari paginya ia beriman, pada petangnya menjadi kafir, atau petangnya beriman dan pada pagi harinya menjadi kafir. Maka pada masa itu ataupun ketika itu berjual beli berlaku kepada agamanya untuk kepentingan dunia. Jadi pada masa itu agama itu menjadi jual beli, untuk kepentingan dunia. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tu'radul fitan ala qulubin kal hasirul 'udan fa ayyuma qalbin ashrabaha nukita fiha nakitatu sauda wa ayyuha qalbin ankaraha nukita fiha
nuqtatu bayda hatta tasira al ahadin qalbain ala abyad misla as-safa fala tadurru fitnah wal akhar aswadu mirbatan la ya'rifu ma'rufan wa la yankiru mankara. Al-Qamaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini Nabi menggambarkan kepada kita dibentangkan fitnah. Maknanya akan datang satu masa Allah akan mendatangkan kepada kita fitnah, ujian ke dalam hati manusia itu seperti jalinan tikar, satu demi satu. Maka mana-mana hati yang menerimanya, maknanya hatinya yang terperangkap dengan ujian, dengan fitnah yang berlaku itu, maka akan setiap kali itu dia akan dikenakan titik hitam. Mana-mana hati yang menolaknya, yang tidak termakan dengan fitnah itu, maka akan dititik dengan titik putih. Sehinggalah menjadi salah satu daripada dua hati, itu satu putih, melepak seperti batu putih yang tidak dapat dicacat oleh mana-mana fitnah, manakala satu lagi adalah yang hitam, legam, yang tidak mengenalinya sebarang kebaikan dan tidak menolak sebarang kemungkaran. Baik, alhamdulillah. Jadi pada dua hadis ini, hadis yang pertama menggambarkan tentang keperluan kita untuk segera beramal sebelum munculnya fitnah, sehingga fitnah itu menjadi potongan malam, sebagaimana yang gelapnya malam, sehingga seorang itu jadi kafir, dan beriman pagi, kafir petang, beriman petang, kafir pagi. Dan mereka menjual agama dengan dunia. Maknanya dengan sebab dunia yang ditakut kehilangan tadi, dan mereka menjual agamanya. Dalam hadis yang kedua tadi digambarkan oleh Rasulullah SAW, dibentangkan fitnah-fitnah itu sebagaimana tikar, jalinan tikar, maknanya lepas satu, lepas satu. Jadi kalau hari ini kita ada menghadapi ujian coronavirus dan pandemik, lepas ni ada lagi, bukan tak ada, ada lagi, dan lepas tu ada lagi, sehingga kan orang yang didatangi fitnah itu hatinya akan menjadi hitam, maknanya dia tewas satu, tewas, ataupun dia menjadi putih. Kalau dia dapat berjaya menghadapi fitnah tersebut dengan imannya. Jadi kita lihat sini, sehinggalah apabila telah menjadi putih itu, dia tidak akan dicacati, dia tak akan maknanya terkesan lagi. Ataupun yang satu lagi, dia akan menjadi hitam legam, sehingga dia tak kenal kebaikan, tak nampak kebaikan, dan dia akan tidak menolak kemungkaran. Jadi ini suasana yang digambarkan dalam hati pula, hati manusia apabila mereka berhadapan dengan fitnah itu. Maka ringkasnya, apa yang diuji kepada kita, kepada manusia terutama di akhir zaman ini, ialah kita diuji dengan apa yang ada di dalam hati kita. Apa yang ada dalam hati kita, yang merupakan pegangan kita, akidah kita, prinsip hidup kita. Itulah yang diuji. Itu yang diuji pertama. Yang pertama sekali, prinsip untuk kita beriman, berpegang dengan iman, prinsip untuk kita berpegang dengan akidah yang benar, ataupun kufur. Yang kedua, prinsip untuk kita hidup bersama dengan Islam, hidup bersama dengan Islam dan akhirat, ataupun kita menjual Islam untuk kepentingan agama. Dan yang ketiga, prinsip berjuang untuk memastikan kita tidak berada dalam suasana fitnah tadi, menjadi hati yang putih, sehinggalah perjuangan itu akan bersama-sama dengan kemenangan Islam dan kebangkitan Islam. Jadi tiga perkara ini adalah merupakan perkara yang diingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mana fitnah mula datang bertalu-talu, lepas satu, lepas satu. Tetapi sasarannya ialah hati kita. Yang mana kalau kuat hati kita tu, alhamdulillah. Ya, sebab itulah kita nak kena sentiasa memerhatikan hati kita, supaya hati kita ini sentiasa dalam keadaan bersih, dalam keadaan hidup,
dalam keadaan bersama dengan Allah, mengenal Allah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis yang pertama tadi, Nabi menyebutkan tentang beramal, badirul amal. Jadi Nabi suruh kita bersegera beramal. Amal apa ni? Dan amal apa yang kita nak kena segera ni? Maka di sinilah kita lihat bahawa amal yang hendak sama-sama kita segerakan dalam kehidupan kita ini ialah amal untuk kita menegakkan Islam di dalam kehidupan diri kita, keluarga kita dan masyarakat kita. Sehingga Islam itu tertegak, melahirkan satu kekuatan. Sebab itu digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika dia berfirman kepada malaikat, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah berfirman kepada malaikat, aku nak jadikan, kata Allah, aku nak jadikan khalifah di atas muka bumi ini. Itulah kita Adam untuk memimpin. Dan kemudian untuk kita tujuan memimpin tadi supaya kita boleh melaksanakan ubudiyah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia, kata Allah, melainkan supaya beribadah kepadaku. Maka untuk itu kita lihat pada hari ini keadaan umat dalam keadaan yang kucak-kacir kerana dia tidak ada khalifah, tak ada Amirul Mukminin, tak ada. Kita kucak-kacir. Dan sebab tu sebenarnya dalam hal ini ada beberapa perkara yang kita nampak agak, yang kita kata mengecewakan ramai orang, iaitu yang terhalangnya cita-cita untuk mendapatkan kebaikan dengan Islam tadi. Maka di sinilah kita lihat ada beberapa perkara yang penting untuk kita melihat dalam usaha kita untuk beramal tadi. Maka satu perkara yang penting ialah kita ini yang masih tidak mempunyai fitrah yang betul-betul diproses. Fitrah kita telah dicemari. Jadi untuk itu, maka pada hari ini insya-Allah kita tengok antara perkara yang perlu kita benar-benar tegakkan sebagai amalan-amalan kita ialah kita membina kekuatan diri kita, kekuatan umat kita untuk berhadapan dengan segala perkara-perkara yang bakal mendatang, yang sedang datang, fitnah tadi. Dan kalau kita tengok fitnah tu semakin lama semakin besar, kita mungkin tak rasa, tak perasan, tapi dia akan diuji dengan fitnah yang besar. Kalau kita tengok sekarang ni macam-macam berlaku, bukan saja setakat penyakit, makin bertambah-tambah penyakit, makin banyak. Sama ada penyakit itu datang daripada biological weapon yang diserang melalui suatu cara yang kita tak perasan, ataupun penyakit itu datang daripada sebab-sebab kehidupan kita, makanan kita, kita makan benda yang tak sihat, ataupun kerana kita tak exercise, ataupun sebagainya lah. Jadi kita lihat makin lama makin teruk dari sudut kesihatan. Kemudian begitu juga dari sudut masalah bencana alam, begitu juga dengan masalah-masalah keuangan. Tak lama lagi mungkin akan ada digital currency yang lebih mencabar, dan juga begitu juga dengan keadaan-keadaan yang lain. Maka untuk itu kita melihat bagaimana perlunya untuk kita memastikan satu perkara yang penting untuk kita menghadapi fitnah-fitnah itu, iaitu kita membina kekuatan kita untuk melayakkan kita menjadi orang yang boleh berjuang, orang yang boleh bersama-sama dengan kebangkitan, bersama-sama dengan mereka yang selamat di akhir zaman ini. Maka kita akan tengok satu tajuk yang digambarkan sebagai sifat-sifat kepribadian mereka yang kuat, ataupun yang akan membina satu kekuatan dan kebangkitan untuk perjuangan, terutamanya di akhir zaman. Yang pertama sekali, tuan-tuan dan puan-puan Allah Ta'ala, apakah dia kelayakan, sifat-sifat secara peribadi orang-orang yang akan selamat di akhir zaman ini? Yang pertama sekali ialah mereka yang mempunyai kefahaman Islam yang sebenar. Yang pertama sekali ialah kefahaman Islam. Perkara yang pertama sekali ialah kefahaman Islam yang sebenar, yang mana dengan kefahaman Islam yang sebenar itulah barulah kita boleh
memahami apakah yang perlu diperjuangkan. Jadi kita kena faham yang mana satu Islam, yang mana satu jahiliyah, yang mana satu amalan Islam, yang mana satu amalan yang bukan Islam. Kita kena faham tentang hakikat Islam itu sendiri sebagai satu kehidupan, satu kehidupan yang penting untuk kita fahamkan dia. Antara contohnya, mungkin saya nak cuba sebut di sini, bagaimana yang pernah digambarkan antara perkara-perkara yang ini kadang-kadang menjadi satu tajuk perbincangan di kalangan kita pada hari ini. Contohnya dalam bahagian rujukan. Yang pertama sekali, baik saya sebutlah, yang pertama sekali, apa yang kita kena faham tentang Islam ini? Islam ni adalah sesuatu yang menyentuh seluruh hidup kita. Itu Islam. Mesti, daripada cara kita berpakaian sampailah cara kita memerintah, daripada cara kita masuk dalam tandas sampailah cara kita mengurus negara. Jadi Islam ini adalah merupakan satu sistem yang menyeluruh. Dia tidak boleh kompromi dengan mana-mana cara yang ghairal Islam. Allah gambarkan, wa may yabtaghi ghairal Islam madinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang ambil selain daripada Islam sebagai cara hidup dia, agama dia ataupun pegangan dia, maka tak akan sekali-kali diterima. Jadi Allah tak terima. Jadi yang pertama sekali kita kena faham, dan Islam itu pula mencakupi seluruh kehidupan. Seluruh kehidupan. Contohnya dalam bahagian-bahagian apa sahaja pun. Allah gambarkan, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang beriman, masuk dalam Islam secara seluruhnya, kafatan. Jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Jadi yang pertama, Islam dalam bentuk satu sistem. Kita mesti faham semua aspek. Kalau sistem pelajarannya, sistem educationnya, sistem keuangannya, sistem pertaniannya, dan sebagainya. Kemudian antara yang kita akan faham juga, Islam adalah, dan rujukannya, rujukan mesti Quran dan Sunnah. Rujukan mesti Quran dan Sunnah. Dia tak boleh kita nak ambil hal lain. Kalau hal lain tu berdasarkan Quran dan Sunnah, itu mesti. Jadi sebab tu Quran dan Sunnah inilah perkara yang berjaya dibuat oleh para penjajah kita untuk menjauhkan kita daripadanya. Hari ini orang jauh daripada Quran dengan Sunnah. Dengan yang lain dia okey, tapi dengan Quran Sunnah dia susah. Jadi di sini kita lihat. Begitu juga kita contohkan lagi yang lain. Kita sebut di sini, kita nak memahami bahawa al-iman, iman yang benar, iman yang benar, ibadah yang sah, ibadah yang sahih, dan mujahadah akan menjadikan cahaya kemanisan. Jadi seorang yang betul-betul memelihara imannya, memahami imannya, memproses imannya, kemudian dia melaksanakan ibadah dan dia berjihad, bermujahadah, maka dia akan mendapat cahaya. Dia akan mendapat cahaya. Maknanya kalau kita tidak melakukan ini, kita akan ketinggalan. Ini satu benda yang penting untuk kita tengok dalam kehidupan kita. Kemudian perkara-perkara seperti kasyaf, mimpi, ilham dan lintasan-lintasan hati tidak boleh menjadi dalil. Jadi perkara-perkara yang berkaitan dengan kasyaf, mimpi, ilham tu boleh tak kita jadikan panduan? Setakat panduan boleh, tapi tidak boleh menjadi dalil. Maknanya tidak boleh menjadi satu hukum dalil, hukum syarak, tak boleh. Tidak boleh dibuat pegangan. Tidak boleh dibuat pegangan, dan tak boleh kecuali kalau dia tidak bertentangan dengan apa gambaran dari Quran dan Sunnah, hadis Nabi. Jadi hari ini kita bincang tentang mimpi Al-Qasim, Muhammad Qasim. Pernah dengar mimpi Muhammad Al-Qasim? Jadi mimpi Muhammad Al-Qasim ni dan mimpi beberapa orang, banyak pakai mimpi sekarang. Jadi mimpi untuk nak menunjukkan tentang perjalanan akhir zaman, apa yang perlu dibuat dan apa yang perlu dibuat daripada mimpi-mimpi yang didapati. Jadi ini soalan banyak ni tentang mimpi.
Akhir zaman ni banyak orang jadikan mimpi. Dia menggunakan satu hadis Nabi yang digambarkan tentang bahawa mimpi mukmin adalah sebahagian daripada wahyu, maka dijadikan sebagai alasan. Jadi dari sudut hukumnya, mimpi, kasyaf, ilham, lintasan hati tidak boleh menjadi dalil hukum. Itu kena jelas. Kalau kita nak jadikan satu perancangan, tak boleh jadi dalil, tak boleh guna jadi dalil. Jadi kecuali kalau ada yang tidak bertentangan dengan itu, barulah kita nak boleh jadi sebagai panduan-panduan. Jadi ni kita jelas, jelas. Ini antara kefahaman-kefahaman yang penting untuk kita nak melihat di dalam kita kata memahami Islam. Kalau tidak, kita tidak akan dapat melihat dengan kacamata yang sebenar. Jadi nombor satu, kalau kita betul-betul nak bangkit bersama Islam di akhir zaman ini, memang perlu kita faham Islam. Perlu kita memahami Islam. Lepas tu soalan tanya pula, macam mana nak faham Islam yang benar kan? Kita ada 73 golongan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Golongan Islam ni pecah 73. Daripada 73 tu hanya satu saja yang selamat akidahnya. 73 ni bukan jamaah 73 ni bukan pertubuhan. 73 ni ialah perpecahan akidah. Contohnya ada orang ada yang seperti Syiah Rafidah contohnya. Ada juga yang seperti Khawarij yang digambarkan, dan berbagai lagi lah, Jabariyah, Qadariyah dan sebagainya. Jadi kita lihat di sini, macam mana kita nak tahu yang mana satu betul tak betul? Kita kena tengok kepada Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang ini panjanglah ceritanya, tapi nak sebut kat sini, kita mesti ada kefahaman Islam. Dan kefahaman Islam inilah perkara yang pertama sekali. Islam kita melihat dari sudut yang menyeluruh. Jangan duduk yang sikit-sikit, yang kita nak aja, sembahyang aja kita Islam, untuk nikah kahwin je Islam tapi kena semua. Sebab itulah untuk bangkit di akhir zaman, kaedahnya ialah apabila kita melihat setiap sesuatu dalam kehidupan kita ni, mestilah kita patah balik kepada sistem Islam. Setiap sesuatu tak boleh kita bergantung dengan sistem yang bukan Islam. Kenapa? Kerana sistem yang bukan Islam tu akan membawa kita hanyut kepada jahiliah. Saya bagi satu contoh. Mungkin contohnya agak keras sikit lah bagaimana kita dengan pinjaman. Nak pinjam duit, pinjam duit. Kita nak pinjam. So Islam tidak menggalakkan pinjaman. Islam tak menggalakkan pinjaman. Tapi hari ini nak berniaga, nak apa semua dengan pinjaman. Dia terbalik. Terbalik. Nak berniaga kena pinjam. Nak buat ni kena pinjam. Kenapa? Kerana kita tak ada modal. Sedangkan dalam Islam dia ada Baitul Mal. Dia ada sistem Baitul Mal. Dia ada sistem Qardul Hasan, pinjaman tanpa interest, ada dalam Islam. Baitul Mal boleh beri pinjaman tanpa interest sepatutnya. Baitul Mal ni kat mana? Baitul Mal ni ialah hasil negara. Hasil negara. Begitu juga dengan zakat dan sebagainya. Jadi di sinilah kita lihat terbalik. Islam kata jangan bagi pinjam kita usaha, tapi sekarang pinjam dulu. Dan pinjam pula dia ada interestnya, ada bunganya, ada riba. Ini contoh. Jadi begitu juga dengan sistem-sistem yang lain. Jadi banyak sistem-sistem yang ini kita kena cuba perlahan-lahan keluar daripada kongkongan jahiliah ataupun kongkongan sistem yang dibuat oleh mereka yang memang mahu menentang Islam, sehingga kita terperangkap, tak boleh keluar. Kemudian yang kedua, secara ringkasnya sebab sini, untuk kita bersama-sama meningkatkan, menghadapi fitnah akhir zaman ini, mesti wajib kita mengetahui ataupun memiliki keimanan yang teguh. Al-iman al-amiq. Yang pertama tadi, al-fahmu ad-daqiq, kefahaman yang sebenar, yang mendalam. Jadi kefahaman yang mendalam ni
Kita nak rasa yakin hanya Islam saja kita nak, kan? Yang lain daripada Islam semua sesat. Famaza ba'dal haqq illa dhalal. Ya Allah firman dalam Quran, selain daripada yang benar al-haq, ada semua sesat. Boleh tak kita campur-campurkan yang sesat dengan yang benar? Tak boleh. Wala talbisul haqqa bil batil. Allah firman dalam Quran, an wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campurkan al-haq dan batil. Siapa campur, pasti kamu akan boleh nak sesat. Jadi yang pertama tentang Islam. Yang kedua, prasyarat untuk kita sama-sama mengatasi fitnah akhir zaman ini ialah dengan kita memiliki keimanan yang teguh. Maknanya iman kita perlu meningkat. Tiap-tiap hari perlu meningkat. Perlu meningkat. Maknanya kalau hari ini kita sayang ke Allah, besok lebih sayang lagi. Macam itu. Mesti meningkat. Kalau kita tidak meningkatkan kita punya iman kita, maka kita akan mungkin terkena fitnah akhir zaman. Akhir zaman. Sebab itulah nak sebut kat sini, antara perkara yang penting iaitu mempunyai al-iman al-amiq, iman yang teguh, iman yang mendalam, dan akidah menjadi asas kepada kegiatan kita, amalan kita. Yang menyebabkan kita buat iman pada Allah. Ini proses yang perlu dilalui. Jadi macam mana pula kita nak beriman pada Allah dan menjadi asas kepada amalan tadi? Awwaluddin, perkara yang pertama dalam din, dalam Islam ini ialah ma'rifatullah. Kena kenal Allah, kena latih untuk kenal Allah. Jadi tuan-tuan, kita kena ada ilmu ma'rifatullah. Ilmu ma'rifatullah ni wajib. Kita takkan dapat sayang Allah kalau kita tak kenal Allah. Kita tak boleh mengingat Allah kalau kita tak kenal Allah. Dan orang yang nak kenal Allah pula tidak akan sampai kenal Allah sekiranya dia tidak menyaksikan Allah, musyahadah. Tidak menyaksikan Allah Subhanahu Wa Taala. Menyaksikan Allah ni bukan dengan mata kita, mata kepala kita ni, menyaksikan dengan mata hati kita. Fuadan, dengan fuad kita. Itu mata hati kita. Kita menyaksikan dengan mata hati kita, baru kita boleh nampak kebesaran Allah, kemuliaan Allah, sifat Allah, baru boleh nampak. Selagi kita tak nampak sifat-sifat Allah, perbuatan Allah, nama Allah di hadapan kita, keliling kita, dalam kehidupan kita, selagi itu kita tak boleh nak kenal Allah. Kita kena nampak dulu. Jadi macam mana nak nampak? Kena belajar. Kena belajar. Ini paling penting sekali tuan-tuan. Lebih penting lagi daripada segala yang lain. Nak kenal Allah. Orang yang tak kenal Allah, dia tidak akan sampai kepada beribadah pada Allah. Tak sampai. Walaupun dia seorang PhD, tapi tak kenal Allah. Dia kenal Allah ini, dia ada dua, dengan zahir, dengan cara hati, dengan batin. Yang paling sempurna dengan hati, dengan batin. Sebab hati ini boleh pergi kepada sesuatu yang kita tak nampak, rasa, perasaan kita tu ghaib, dunia ghaib. Ya, sebab itulah perkara ini, bagaimana kita ingin mempersiapkan diri kita berhadapan dengan fitnah akhir zaman yang datang bagaikan tika dari bertalu-talu. Kita perlu, maka saya cakap perlu, wajib membersihkan hati kita. Wajib membersihkan hati kita. Hati kita kena bersih. Macam mana nak bersihkan hati kita ni? Nombor satu, yang paling senang sekali, ni cara ringkas. Nombor satu, kita kena tengok apa yang kita makan, apa yang kita guna. Zahir, ada tak dosa? Nak bersihkan hati, kita kena bersihkan dosa kita. Mula-mula sekali yang zahir. Yang zahir apa? Dosa mata, dosa telinga, dosa hati, dosa lidah. Ada tak? Kalau ada je dosa, kita bertaubat, kita menyesal, kita bertaubat, tinggalkan, bersih. Hati kita bersih sikit. Lagi banyak dia bersih. Kemudian lepas tu dosa hati pula. Dosa hati pula. Dosa hati ni apa yang dalam hati? Riak, ujub, takbur, iradatul syar. Kita berhajat, kita berharap orang lain dapat keburukan, pun dosa juga.
Kita tak suka dengan seorang, tak suka dengan bos kita, katalah tak suka dengan bos kita berkata padan muka dia, biar dia gini-gini. Kita berhajat dalam hati kita satu keburukan kepada seseorang, pun dosa juga. Iradatus syarr dipanggil, kehendak kejahatan, keburukan kepada seseorang. Jadi kita kena tengok macam mana nak bersihkan hati. Bermula dengan kita bersihkan dosa kita. Jadi macam mana nak bersihkan dosa kita? Kita kena kenal mana satu dosa. Kena belajar lah, kena tahu dosa tu apa kan. Dosa zahir, dosa batin. Kita nak kena tengok dua dosa ni. Apabila dosa ini telah mula kita cegah, maka barulah hati kita akan meningkat, bersih, menjadi fitrah semula. Ini yang susah tuan-tuan. Jadi sebenarnya yang susah kan bukannya nak khusyuk tak susah, tapi susahnya sebab banyak dosa yang menghalang khusyuk. Dosa kita menyebabkan kita tak boleh nak khusyuk. Itu masalah. Nak ikhlas tak susah sebenarnya, tapi bila kerana banyak dosa, banyak syirik, maka susah nak ikhlas, tak boleh ikhlas. Jadi dosa. Jadi sebab tu hati ni mesti kita tengok. Bermula dengan jalan kita melihat ada tak benda yang tak kena dalam hidup aku ni, benda yang tak betul ni, benda yang Allah tak suka. Kalau ada, kita tinggalkan. Nombor satu, kena menyesal dulu. Menyesal tu baru taubat. At-taubatun nadamah. Taubat tu penyesalan. Jadi mula-mula kita menyesal dulu. Kalau kita tak menyesal, maknanya kita masih lagi sayang dengan dosa tu. Kita masih suka dengan dosa tu. Dan kalau kita suka dengan dosa tu, maka kalau kita mati tuan-tuan, yazbillah min zalik, Allah akan bakar kita sebab dosa itu. Dosa yang tidak bertaubat. Sebab tu ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang kisah Nabi Daud alaihi salam. Dan hadis ni panjang, saya baca sebahagiannya. Dia kata apa? Maka Daud alaihi salam bertanya kepada Allah, "Ya Allah, sesungguhnya orang yang duduk di rumahmu, di masjid, dan orang yang bersolat, mereka tentu mendapat rahmat. Tetapi siapakah yang akan mendapat rahmat dengan solat?" Dengan solat. Jadi salah satunya disebut ialah mereka yang tawaduk kepada Allah. Salah satunya. Kemudian mereka yang meninggalkan dosanya kerana Allah. Antaranya lah ada 6. Jadi nak sebut kat sini, bagaimana untuk membersihkan hati ni, rupanya nak kena sensitif dengan dosa. Dosa apakah yang paling susah sekali kita nak bertaubat? Ini satu benda penting. Dosa, banyak dosa yang paling susah nak bertaubat. Dosa apa? Dosa yang telah jadi kebiasaan kita sehingga kita tak perasan itu dosa. Kita tak perasan itu dosa. Kita buat, kita ingat okey dah, rupanya dosa tu. Dan bila dosa, kita tak sedar, kita tak bertaubat. Bila tak bertaubat, itulah menjadi alasannya, asbabnya untuk Allah bakar kita dalam neraka dia. Jadi tuan-tuan dan puan, ini benda yang penting. Kalau di neraka Allah pun Allah bakar sebab dosa, di dunia ni akan berlaku juga kesannya. Sebab tu sebelum solat, sebelum baca Quran, sebelum kita beribadah, nak pergi umrah ke haji, istighfar dan bertaubat. Sebelum solat tu kita bertaubat dulu. Sebelum ambil air sembahyang, kita bertaubat dulu. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Macam nak basuh tangan kan? Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kita menyesal, kita minta ampun ke Allah, baru ambil sembahyang. Nak solat pun sama. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kita bertaubat. Sebab sembahyang yang datang, orang yang datang jumpa Allah dalam keadaan tidak bertaubat, Allah tak terima sembahyang dia. Ini pandangan para ulama kita. Macam mana sembahyang kita Allah nak terima? Kita datang dengan syirik kepada dia, dengan dosa, kita beristighfar, bertaubat. Dia sebab itulah
dalam hal ini untuk kita berhadapan dengan ujian-ujian fitnah di akhir zaman ni, sentiasa kita kena minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan salah satunya ya untuk kita membersihkan hati kita, kerana memiliki keimanan yang teguh kepada Islam, kepada Allah itu adalah merupakan perkara yang penting. Sehingga apa? Sehingga hati kita rasa tenang, rasa puas, rasa seronok dengan iman pada Allah. Beriman pada Allah rasa seronok hati kita. Kita boleh sayang Allah, kita boleh bertawakal, bergantung pada Allah, kita rasa seronok aja. Itu maknanya hati kita dah bersih dah mula bersih. Kita seronok solat, memperbaiki solat. Kita seronok sembahyang, baca Quran, memperbaiki Quran kita. Seronok buat baik. Itu macam tanda hati kita dah mula disentuh oleh iman. Cahaya itu dah ada dah. Ini persiapan nak berhadapan dengan fitnah akhir zaman ni. Tuan-tuan, fitnah yang cukup besar, cukup berat. Dan kenapa berat, tuan-tuan? Kerana saya buat kajian, kita tengok macam mana cara mereka, iblis merancang untuk mengganggu kita ni. Dia akan susahkan hidup kita. Sama ada sudut keuangan, kesihatan, mungkin keamanan, kita takut, terancam, macam-macam. Dia akan susahkan fizikal hidup kita. Jadi bila fizikal hidup kita ni disusahkan, ujian peperangan ke, pergaduhan ke, tiba-tiba bencana alam ke, tiba-tiba kita bankrupt ke, tiba-tiba macam-macam susah ni, maka hati yang terkesan dengan kesusahan ujian-ujian itulah yang akan hitam, akhirnya jauh daripada Allah, akhirnya dia jual agama dia, ikut aja Dajjal. Tak lama dah Dajjal nak keluar ni, tuan-tuan. Jadi sebab itulah kita sebut tadi, kekuatan orang beriman bukan pada fizikal. Hakikatnya kekuatan orang beriman pada hatinya. Hati yang beriman tadi. Sebab tu hati ni, keimanan ni kita kena tengok sungguh-sungguh. Nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan kena banyakkan belajar tentang ma'rifatullah, macam mana nak kenal Allah. Dan kemudian hati yang puas dengan kebenaran tadi, maka jadikan fikiran mereka mudah dan tenang bersama Allah. Jadi bila ingat Allah dia rasa tenang aja. Bila ingat Allah dia rasa seronok aja. Itu maknanya hatinya telah mula diikat dengan iman. Siapa-siapa yang tidak boleh berbuat demikian, dia tak yakin, dia ragu-ragu, dia was-was, maka inilah antara yang akan membawa pada kekusutan fikiran. Saya bagi contoh, tuan-tuan. Ada Duk Shah Alam ni, yang tempat banjir ada? Tak ada orang Duk Shah Alam ni. Katakanlah, tuan-tuan, kita bayangkan rumah kita banjir, habis, tenggelam habis, katalah banjir. Susah tak agaknya hidup kita? Oh, susah. Ataupun rumah kita terbakar, satu rumah terbakar habis. Rumah tu kita beli mungkin ratus ribu, nak kumpul duit, nak bayar tu bertahun-tahun. Tiba-tiba dalam masa setengah jam habis semua terbakar. Tuan-tuan, pernah rumah pernah terbakar? Mak saya rumah pernah terbakar habis. Rumah 4 generasi, rumah kampung, 4 generasi punya rumah terbakar habis. Tak ada tinggal apa, tiang pun tak ada. Tuan-tuan, susah. Tengok tu sedih, tengok tu dah sedih. Bila fikir, menangis. Fikiran jadi kusut dan sebagainya. Kita kena accident pun macam itu juga, accident. Oh, sakit kan, tuan-tuan rahmat Allah. Di mana kekuatan kita ketika kita ditimpa kesusahan? Kalau kekuatan kita pada fizikal, tentu kita akan kusut fikiran kita, tak tenang. Tapi kalau kekuatan kita pada hati, pada iman, dia akan tenang. Kita hadapi masalah apa? Tak ada duit, hutang, masalah anak, masalah isteri suami, masalah keluarga, semua masalah fizikal. Masalah fizikal yang menyebabkan fikiran kita kusut, tak boleh tidur malam.
Sampai peringkat kita mungkin setengah orang sampai nak bunuh diri. Sampai setengah bunuh diri. Hari ni banyak orang bunuh diri kan. Kenapa? Kerana dia menggantungkan dirinya pada fizikal, pada dunia. Hatinya itu tidak terikat pada Allah. Inilah ujian yang digambarkan tadi. Jadi bila Allah uji kita dengan kesusahan pada masa tu, hati itulah, iman itulah sebenarnya yang menjadikan kita kuat. Bila orang beriman, kuatannya pada hati. Jadi sebab itulah bagaimana nak kuatkan hati ni? Kita kena kenal Allah. Kita kena mula mengenal Allah. Macam mana nak kenal Allah? Tuan-tuan kena cari ilmu. Ada ilmu ma'rifatullah. Kemudian lepas tu kena ada zikir. Tuan-tuan zikir, banyakkan zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Banyakkan zikir. Banyakkan berzikir. Allah, Allah, ya Allah, ya Allah. Ada orang kata zikir Allah tu tak boleh, tu tak apalah, pandangan dia tu, kita tak komen lah. Allah sebut dalam Quran, Qulidu'ullaha awidu'ur rahman. Katakanlah kamu, sebutlah kamu Allah, dan sebutlah kamu Ar-Rahman, nama Allah. Tak apa sebut Allah. Allah bukan tak ada makna. Ada setengah ustaz kata Allah ni tak ada makna. Allah ni ada makna. Allah ni ialah merujuk kepada Az-Zat wajibul wujud, Tuhan yang wajib ada. Macam itu. Jadi apa tak ada makna pula? Ada makna. Jadi nak sebut kat sini tak apa, banyakkan zikir. Macam mana kita nak tahu hati kita lembut dan bersih? Kita mudah berzikir. Senang berzikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Saya nak ajar tuan-tuan satu zikir, satu amalan diamalkan oleh para ulama kita. Yang muktabar. Apa dia? Simple je. Cuba buat sebelum subuh, ataupun sebelum masuk subuh, atau sebelum solat subuh. Kan? Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta. Kita Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta 40 kali ataupun 41 kali, ikutlah, sebelum subuh buat. Daripada beberapa ulama kita yang telah mengamalkannya, ulama-ulama banyaklah ulama, Ibn Taymiyah pun ya, Ghazali pun ya, Imam Ghazali pun ya, sebagainya lah, menggambarkan bahawa bila kita memohon kepada Allah dengan zikir-zikir yang maksud, zikir-zikir yang menyebut nama Allah ni, Allah akan buka hati kita, Allah akan bersihkan hati kita. Ya Hayyu Ya Qayyum. Hayyu Qayyum, bukan Ya Hayyu Ya Qayyum. Qayyum ada mim. Ya Hayyu, wahai yang maha hidup. Ya Qayyum, wahai yang maha berkuasa dengan sendirinya, tidak memerlukan orang lain. La ilaha illa anta, tak ada Tuhan melainkan kau. Baca. Cuba tengok ada kesan tak? Kalau ada kesan, beritahu saya. Jadi kita kena amalkan 40 kali, 41 kali setiap kali lepas subuh, sebelum subuh kan. Sementara tunggu sembahyang subuh. Ini antara zikir-zikir yang akan menghidupkan hati kita. Banyak lagi lah. La ilaha illallah pun sama juga kan, dan sebagainya. Jadi nak sebut kat sini, syarat untuk kita berjaya di akhir zaman, nombor 2, mesti iman kita kuat, iman kita tertingkat sentiasa. Jadi jangan biarkan iman kita mandul, tak ada melahirkan amal. Jangan. InsyaAllah. Itulah insyaAllah dua perkara kan. Mula-mula al-Islam, kita mesti faham Islam yang menyeluruh. Jangan faham Islam sikit-sikit, kena faham Islam yang menyeluruh. Islam sebagai satu sistem kehidupan. Yang kedua, kita nak kena tingkatkan iman kita. Bila kita tingkatkan iman kita, insya-Allah Allah akan jaga kita. Ini dari sudut persiapan kita. Yang ketiga ialah mesti kita mempunyai kekuatan akhlak. Yang ketiga ni
Mungkin kita bincang masa lain ke kalau ada kesempatan. Kekuatan akhlak. Akhlak ni apa? Akhlak ni buat baik di depan Allah. Kita buat apa yang Allah suruh, itu akhlak. Macam mana digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tahukah kamu apakah amalan yang terbaik yang tak boleh dikalahkan oleh apa-apa pun amalan, walaupun pergi berjihad fi sabilillah, walaupun syahid. Kata hadis tersebut, walaupun bangun malam, apa dia? Maka kata Rasulullah SAW ialah zikrullah. Jadi zikrullah ni satu yang besar. Tapi apa maksud zikrullah ni? Ni ulama hurai. Apa antaranya ialah kita sentiasa dalam keadaan taat pada Allah dan tinggalkan maksiat yang Allah perintahkan tadi. Itulah zikrullah. Jadi zikrullah bukan la ilaha illallah subhanallah, bukan tu aja. Itu pun zikrullah juga. Tapi bila kita taat pada Allah, tinggal apa Allah larang, maka itulah zikrullah. So berada dalam ketaatan itulah yang terbaik. Tak kira masa bila. Kita seorang-seorang, kita ramai-ramai, sentiasa dalam keadaan taat pada Allah. Itulah zikrullah. Siapa yang berada kat dalam gitu, maka itulah amalan-amalan yang terbaik. Segala yang ada dalam hidup kita. Maka tuan-tuan puan-puan macam Allah, amalan yang terbaik ialah kita memperbaiki akhlak kita. Ini yang ketiga lah secara ringkas, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah sedikit sebanyak kefahaman. Satu perkara yang macam mula-mula tadi saya sebut, bahawa kita akan berhadapan dengan fitnah satu demi satu, dan fitnah tu akan menguji hati-hati kita, jiwa kita tadi. Dan kalau kita prepare, persiapkan dengan kefahaman yang benar dengan Islam, dan tak persiapkan dengan iman tadi, kita kalah. Kalah tuan-tuan, kalah bukan rugi tak dapat gaji sebulan 2 bulan. Kalah bukan kita rugi sebab rumah kita terbakar. Kalah yang total, iaitu boleh membawa kepada kesesatan. Digambarkan hadis tadi, dia boleh menjadi seorang yang hitam hatinya, sehinggakan dia tak kenal kebaikan, tak nampak kebaikan, dan sehinggakan dia tidak boleh dia boleh bezakan yang mana satu mungkar, sehingga dia buat aja. Jadi itu bahaya tuan-tuan, insya-Allah. Itulah insya-Allah sikit sebanyak aku liqali hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Insya-Allah mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk sama-sama beramal dan istiqamah dengan amalan soleh kita, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka lisanan thabitan. Allahumma inna na'udzu min syarri. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil kitabati qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Rabbana atina lana nuran waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Astagfirullah. Aqimus salat.